Mana dalam dua keadaan dia. Boleh nak pasah, boleh nak teruskan. Boleh. Tapi kalau orang tu sudah buat gini, mudabbarkan ataupun dia menazar, tak boleh dah. Jadi selalu. Macam mana dalam keadaan terpaksa ni? Jadi Imam Bukhari tak setuju. Dalam keadaan terpaksa belah mana-mana pun tak jadi. Segala akad tak jadi. Itu dia naknya. Imam Abu Hanifah pula dengan ulama-ulama dalam mazhab dia ni, penyokong-penyokong dia ni, dia bagi-bagi pula. Dia bagi-bagi pula. Lepas tu kita tengoklah. Kita tengok sini. Kalau ada kitab ni senang. Muka surat tu 18 was-saminah. Bai'ul mukrah wa hibatuhu. Di sisi Imam Bukhari-nya, jualan ataupun penjualan orang yang dipaksa itu tidak sah. Di sisi ulama-ulama Hanafi, jualan orang yang dipaksa itu jadi yanaqidu fasidan. Sebab dalam mazhab Hanafi dia ada beza di antara fasid dengan batil. Batal lain, fasad lain. Dia ada beza. Yanaqidu fasidan, jadi tapi fasid. Hak jadi dengan fasid lagu mana? Dia sabit milik indal qab. Bila sudah terima, dia sudah jadi milik dia. Sudah jadi milik dia. Katakanlah sani, orang sani paksa bagi kat aku, ataupun jual kepada aku. Dia pun jual lah, bagi, dia pun ambil dah lah, bubuh dalam poket dia, buat klik rumah dia. Itu maknanya qab lah tu. Jadi milik dia, tukar milik dah. Tetapi tidak sepenuhnya. Wal aslu fi dhalika, sebab asasnya dalam mazhab Hanafinya, tasarrufat, tindak tanduk ataupun urusan orang yang dipaksa ni dia kira jadi di sisi mazhab Hanafinya. Cuma kalau perkara-perkara yang boleh difasahkan seperti jual beli, sewa menyewa, misalnya dia sewakan kepada orang lain, dia boleh fasahkan tu. Hak tu boleh difasahkan. Yakni sabit khiyar kepadanya. Jadi mukrah tu, orang yang dipaksa tu boleh memilih sama ada nak meneruskan ataupun nak memfasahkannya. Dan perkara-perkara yang tidak boleh menerima fasah seperti talak. Misalnya talak, tadbir, fahuwa lazim, maka tu jadi, dia kira jadi. Dia kira jadi. Sebab apa tak boleh fasah? Dia tak boleh fasah. Misalnya seseorang itu dia talak isteri dia, bolehkah dia kata tak jadi hak tadi, talak tadi? Tak boleh. Lagu tu dia kira jadi. Falamma kana al-Bukhari lam yatafakkar fi hadzal asl. Dia kata oleh kerana Imam Bukhari tak terfikir mana asas yang dipegang oleh ulama-ulama dalam mazhab Hanafi ni, i'tarada 'ala al-Hanafiyyah. Dia pun kritiklah ulama-ulama Hanafi. Faqala fi kitabil ikrah, dalam kitabul ikrah ni dia kata babun idza ukriha hatta wahaba 'abdan aw ba'ahu lam yajuz wa bihi qala ba'd an-nas. Tadi kita baca tadi. Qala ba'd asy-syurrah mimman lam yudrik daqa'iq madhhab al-Hanafiyyah fi bayan gharad al-Bukhari huna annahum tanaqadu. Jadi pensyarah-pensyarah hadis ni dia tidak faham mana seni dalam mazhab Hanafi ni. Dia kata bukan dia. Dia kata maksud Imam Bukhari sini buat bab ni iaitu untuk menyatakan pertentangan pendapat mereka. Pertentangan pendapat ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Sebabnya kalau penjualan orang yang dipaksa itu memindahkan milik kepada mustari, fa innahu yasihhu minhu jami'u at-tasarrufat. Bermakna segala urusan sepatutnya jadi sah lah. Tidak khusus dengan nazar dan tadbir saja baru sah. Hak lain tak sah. Apa lagu tu? Dah kalau sah, pindah milik, pindah belakang. Wa in qalu, kalau mereka mengatakan yakni urusan ataupun tindakan orang yang dipaksa itu tidak jadi, tidak memindahkan milik, mana barang hak dia tu tidak jadi hak orang lain, tidak jadi gitu. Fala yasihun nadhr wat tadbir aidan. Bermakna kalau tak jadi, orang ni menazar ataupun dia tadbirkan hamba dia, tak jadi jugalah. Belah mana pula jadi bercanggah? Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Gitu. Wa hasiluhu, kesimpulannya, mereka yakni ulama-ulama dalam mazhab Hanafi menganggap sah nazar dan tadbir bidunil milk,
dengan tidak milik. Wa fihi tahakkum, ini bertindak sewenang-wenang, buat hukum sewenang-wenang, dan mengkhususkan dengan tidak ada sebarang dalil mukhassis. Mana kita kata hak ni lain, hak ni jadi, hak ni tak jadi, kita khusus kata hak ni jadi, itu mana dalil dia? Itu orang panggil takhsis bi ghairi mukhassis, orang panggil lagu tu. Intaha. Qala al-Hafiz Aini, ni wakil dia, wakil mazhab Hanafi. Dia kata mazhab Hanafi tidak sebagaimana yang disangkut oleh Bukhari itu. Rupanya hak dia petik tadi tu, hak kita baca tadi tu daripada kata-kata Aini. Kerana mazhab mereka, seseorang kalau dipaksa supaya menjual hartanya ataupun memberikan kepada seseorang ataupun mengaku dia ada berhutang, berhutang dan sebagainya, 1,000 misalnya, kepada seseorang dan seumpamanya, lalu dia jual, tadi yang kita baca tadi, fahuwa bil khiyar. Kalau dia nak teruskan boleh, ataupun kalau dia nak fasakh pun boleh. Kerana apa? Kerana milik itu sudah sabit dengan sebab akad. Moga akad ada dah, ke? Akad ada dah. Pasal akad itu pula lahir daripada ahlinya, bukan budak, bukan orang bodoh, bukan orang gila, bukan orang gila, orang yang layak. Itu mana ahlinya, fi mahallihi, di tempatnya. Mana jual pula kepada orang yang layak juga. Cuma dia tidak cukup syarat hil itu, syarat halal tidak cukup, iaitu taradhi, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Hak tu tak ada. Taradhi itu tak ada. Maka termasuk dalam hak lain-lain lah. Termasuk dalam hak lain-lain lah. Apabila kemudian ada hak tu, taradhi itu kemudian ada. Bila dia kata tak apalah, pakai jadi tu. Jadi ada tu taradhi tu, tetapi sekadar tak jadi dah, kata dia. Inilah alasan apa ni orang Hanafi. Adapun Imam Syafi'i dan jumhur ulama, mereka kata serupa tak jadi berlaku. Bab cerai kau, bab nikah kau, bab apa kau, jual beli kau, kalau dipaksa, orang paksa kita suruh bagi, orang paksa kita suruh jual, orang paksa kita suruh beli, orang paksa kita apa saja pun, suruh mengaku apa-apa, tak jadi berlaku. Mana kalau mengaku dalam mahkamah, mengaku tu dengan dipaksa, orang nak berdeh ni, kalau tak mengaku lagu tu, mengaku, lepas pada tu diketahui pula, kena batalkan semua keputusan sebelum pada tu. Mana gitulah, semuanya tak jadi, tak ada kecuali gini-gini, tak ada. Itu mengikut Imam Bukhari-nya. Lepas tu kalau kita kata taradhi tak ada situ, tak jadi pada masa tu. Hak kemudian tu jadi, itu taradhi kemudian, itu soal lain, itu cerita lain. Macam mana kita kata nak jadi hak dulu? Sebab dia saat ni lah, dia ada beza di antara fasid dengan batil tu. Dia ada beza dalam mazhab dia tu. Situ. Tak apalah, kita pergi dah lagi. Kalau tidak pada berti sini. Babun minal ikrah, satu bab lagi berkenaan dengan ikrah juga. Karhan, kurhan. Imam Bukhari nak ceritanya sama makna dia. Karhan, kurhan, sama makna. Atau setengah-setengah ulama mengatakan dia ada beza di antara dua tu. Kalau kurhan ni makna rasa tak sedar hati, tak suka. Kita sendiri perasaan tak suka, tak suka makan apa-apa lah. Kita kata tak boleh telan. Kita kata itu kurhan. Kalau karhan ni maknanya orang paksa kita. Itu beza dia. Tapi Imam Bukhari kata hak tu lah, serupa. Kadang diguna gini, kadang diguna begini. Riwayat daripada Ibnu Abbas, ni kita sudah baca dah. Yang ni tidak halal kepada kamu mewarisi perempuan secara paksa. Yang ni dengan tidak rela hati mana pihak yang lain. Tak boleh lagu tu. Artinya dalam Quran ni Imam Bukhari nak ceritanya, paksa-paksa ni tidak halal. Banyak kalau kita perhati dalam Quran, dia menunjukkan, menyebabkan tidak halal. Kalau ada unsur paksa, misalnya di sini. Tapi kalau katakanlah perempuan itu sendiri, dia nak, itu lain pula. Ni kalau paksa tak boleh. Apa yang berlaku di zaman jahiliyah tu, bila mati suami kepada seorang perempuan, maka pewaris-pewaris dia mewarisi bini sani, ayah sani. Mewarisi dengan cara lagu mana? Kalau dia nak menikah pun dia pakai menikah.